Okey, selamat sejahtera pelajar-pelajar. Saya Cikgu Rajesh Sharan. Saya Cikgu Ekonomi awak untuk sesi persekolahan 2021. Okey, so saya akan mengajar awak melalui video. Okey, so kita akan mulakan dengan sesi pembelajaran kita. Okey, ekonomi tingkatan 4 adalah satu subjek yang baru untuk awak. Jadi saya akan membantu awak untuk lebih memahami subjek ekonomi tingkatan 4 ini. Okey, tingkatan 4 ekonomi, dia ada 4 bab. Okey, bab 1 adalah pengenalan kepada ekonomi, bab 2 adalah pasaran, bab 3 adalah pendapatan individu dan bab 4 adalah pengeluaran. Okey, saya telah memuat naik buku teks tingkatan 4 bentuk digital dalam grup kita tempoh hari. Okey, hari ini kita akan mula dengan bab 1. Okey, bab 1 adalah pengenalan kepada ekonomi. So, dalam bab 1 ni kita akan belajar beberapa topik yang utama. Okey, dia adalah asas atau basic kepada subjek ekonomi untuk awak. Okey, kita akan mulakan dengan konsep dulu. Okey, dalam bab 1, perkara pertama yang kita akan belajar adalah konsep, kekurangan, pilihan dan juga kos lepas lah. Okey, kita akan mula mengenali beberapa konsep asas yang pelajar wajib tahu untuk menduduki peperiksaan SPM nanti. Okey, kita akan bermulakan dengan maksud ilmu ekonomi. Okey, apakah maksud ilmu ekonomi? So, menurut buku teks awak, ilmu ekonomi adalah satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia menguruskan sumber manusia yang terhad. Sumber manusia yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Di sini pelajar boleh beri perhatian. Ekonomi ini senang kata kita akan belajar, kita akan mengkaji bagaimana kita manusia ini menguruskan sumber-sumber ekonomi yang terhad. Apakah itu sumber ekonomi? Sumber ekonomi dalam bahasa yang mudah, pendapatan. Pendapatan. Yang kedua adalah bahan mentah untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So, pendapatan kita dan bahan-bahan mentah ataupun dalam ekonomi kita panggil faktor-faktor pengeluaran ini adalah sangat-sangat terhad. Jadi dengan faktor-faktor yang terhad ni, bagaimana manusia dapat memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad? Apakah itu kehendak? Desire. Keinginan kita adalah unlimited. So, dalam ekonomi kita akan mengkaji bagaimana manusia yang mempunyai keinginan ataupun kehendak ataupun desire yang unlimited ini dapat dipenuhi dengan sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor pengeluaran. Contohnya pendapatan kita yang sangat limited. Cikgu harap pelajar dapat memahami maksud ilmu ekonomi. Yang saya highlight ini adalah kata kunci yang pelajar wajib memahami dan pelajar harus tulis apabila menjawab soalan kelak. Jadi kita akan sambung. So yang ini saya berikan kepada pelajar dalam bentuk grafik. Baru tadi saya telah memberitahu awak kehendak manusia adalah unlimited, tidak terhad. Kehendak manusia sentiasa sangat banyak. Contoh kehendak manusia adalah rumah banglo, kereta, barang kemas, barang mewah dan sebagainya. Manakala sumber-sumber ekonomi ini adalah sangat terhad. Sumber ekonomi yang utama kepada kita adalah pendapatan iaitu gaji dan juga bahan mentah. Jadi dalam ekonomi ini kita akan mengkaji bagaimana kita dapat balancekan ataupun kita dapat mengatasi masalah kehendak manusia yang unlimited tidak terhad dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang sangat terhad. Very limited. So, dalam ekonomi ni, kita akan tengok beberapa perkara. Ekonomi ni pada asasnya adalah dikenali sebagai peraturan rumah tangga lah. Peraturan rumah tangga. So, ilmu ekonomi ni ada, maksud ekonomi ataupun ilmu ekonomi ni ada takrifan ataupun maksud yang berbeza mengikut ahli-ahli ekonomi. Menurut ahli ekonomi klasik, mereka mengatakan ekonomi ni sebagai satu sains kekayaan. Sebagai satu sains kekayaan.
Manakala pakar ekonomi neoklasik pula, mereka mentafsirkan ilmu ekonomi ini sebagai satu sains kebajikan, welfare science. Manakala pakar-pakar ekonomi moden, mereka telah mentafsirkan ekonomi sebagai satu sains sosial yang mengkaji kekurangan dan pilihan yang wujud dalam masyarakat. Okey, saya harap pelajar boleh faham setakat ini. Okey, so kita akan pergi kepada konsep kedua. Konsep kedua adalah konsep kekurangan dan juga pilihan. Okey, sebelum kita pergi secara mendalam kepada konsep kekurangan dengan pilihan, okey, kita kena memahami apakah itu kehendak. Okey, kehendak ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia desire. Okey, so menurut kamus Dewan Bahasa, okey, kehendak adalah keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan agar mencapai kehidupan yang lebih selesa dan juga mewah. Okey, rumah, tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman adalah keperluan hidup, necessity. Perkara yang wajib ada untuk seseorang manusia meneruskan hidup. Okey, rumah, bila daripada rumah biasa, bila kita mengharapkan untuk tinggal di rumah banglo, okey, rumah banglo adalah kehendak ataupun keinginan kita sebab kita nak hidup dengan lebih selesa. Okey, perkhidmatan, contoh perkhidmatan. Okey, gunting rambut adalah satu perkara yang kita wajib buat. Okey, mengunting rambut ni kita boleh buat di dua tempat. Satu di kedai biasa yang bayarannya lebih murah, yang kedua di salon ataupun barber shop yang bayarannya lebih mahal. Okey, kalau awak memilih untuk mendapatkan perkhidmatan gunting rambut di barber shop atau salon yang mahal, itu adalah keinginan manusia. Okey, kenapa kita menginginkan barang-barang yang lebih kelas branded ni? Kerana kita nak hidup dengan lebih selesa dan juga mewah. Okey, kehendak manusia ini sentiasa bertambah dan juga berubah. Okey, contohnya handphone. Kenapa handphone ni setiap bulan ataupun setiap tahun mesti ada edisi baru? Kenapa? Contohnya, okey, iPhone dia tak keluarkan satu jenis iPhone saja. Kenapa dia setiap tahun kena keluarkan model yang baru? Sebab kehendak manusia ni setiap kali akan bertambah dan dia berubah mengikut peredaran masa. So, kehendak adalah keinginan manusia, keinginan kita terhadap barang dan perkhidmatan agar kita dapat mencapai kehidupan yang selesa dan juga mewah. Jadi saya harap pelajar dapat menguasai maksud kehendak. Okey, kita akan bergerak kepada konsep seterusnya. Okey, di sini saya sudah menyatakan contoh, okey, satu situasi contoh kehendak. Okey, apabila seorang graduan telah memiliki sebuah kereta, okey, akan timbul pula keinginan untuk memiliki sebuah rumah. Okey, pada asalnya bila dia habis belajar, dia nak bekerja, okey, mungkin seseorang graduan ni dia akan berkeinginan untuk memiliki sebuah kereta. Apabila dia sudah beli kereta, dia tak akan rasa puas juga. Okey, dia akan ada cita-cita untuk memiliki sebuah rumah. Okey, bila dia dah beli sebuah rumah, mungkin dia akan berhasrat untuk menjadi seorang menjadi ahli di klub golf. Okey, jadi that's why I told you just now, keinginan atau kehendak manusia ni dia adalah very unlimited. Okey, dia tak ada satu border. Okey, bila kita dah memiliki satu iPhone, contohnya iPhone yang paling latest, okey, awak akan rasa happy sekejap saja. Apabila iPhone keluarkan satu model baru, okey, awak automatik akan timbul rasa ataupun kehendak untuk memiliki iPhone model baru pula. Okey, itu adalah contoh kehendak. Okey, kita sekarang akan bergerak kepada konsep yang ketiga, iaitu kekurangan. Kekurangan dalam bahasa Inggeris kita panggil shortage. Okey, kekurangan dalam bahasa Inggeris kita panggil shortage. Okey, konsep-konsep ekonomi saya akan translatekan dalam bahasa Inggeris juga supaya pelajar lebih faham. Okey, kekurangan ini dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai shortage. Okey, apakah itu kekurangan? Okey, dikenali sebagai shortage. Okey, apakah itu kekurangan? Okey, jadi kita akan tengok apa itu kekurangan. Kekurangan ini adalah wujud apabila keinginan manusia yang jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dalam ekonomi
dengan sumber ekonomi yang terhad. Okey, dari segi konsep, pelajar wajib hafal beberapa kata kunci iaitu keinginan manusia jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dalam ekonomi dengan sumber ekonomi yang terhad. Okey, itu adalah konsep ataupun maksud kekurangan. Setiap manusia, setiap kilang, setiap kerajaan di dunia, tiap-tiap hari akan mengalami masalah kekurangan. Sebab, okey, contoh, sebagai pelajar sekolah, awak diberi pocket money sebanyak RM5 satu hari. Okey, kalau saya tanya awak, okey, RM5 itu cukup ke tak cukup? Of course, semua orang akan mengaku bahawa RM5 itu tidak cukup. Sebab awak punya pocket money RM5, tapi benda yang awak nak makan, nak beli, nak belanja pada tiap-tiap hari lebih daripada RM5. Jadi setiap manusia di dunia setiap hari dan sentiasa mengalami masalah kekurangan. So dalam ekonomi ni, that's why I told you at the earlier, ilmu ekonomi dia adalah satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber-sumber ekonomi yang terhad, iaitu pendapatan yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey. Jadi boleh faham tak pelajar? Okey, kita akan tengok beberapa konsep yang penting iaitu unit-unit ekonomi. Unit-unit ekonomi adalah komponen-komponen dalam ekonomi yang pelajar kena fahamlah. Dalam ekonomi ada 3 unit. Yang pertama kita panggil isi rumah. Isi rumah dalam bahasa Inggeris kita panggil household members. Household members. Okey, siapakah itu isi rumah? Seorang individu ataupun sebuah keluarga ataupun sekumpulan individu yang tinggal bersama-sama dan berfungsi sebagai satu unit ekonomi. Okey, apabila kita tengok sini, apakah yang dimaksudkan dengan berfungsi sebagai satu unit ekonomi? Okey, kita ambil contohnya keluarga masing-masing. Okey, bila emak ataupun ayah awak dia nak membeli sebuah kereta baru ataupun sebuah rumah baru ataupun nak memulakan sebuah perniagaan, mereka masing-masing tidak akan membuat keputusan sendiri. Mereka akan berbincang dengan ahli keluarga lain untuk membuat sesuatu keputusan. Okey, itu. Okey, kalau beberapa orang yang tinggal bersama-sama, mereka berbincang dan membuat keputusan ekonomi bersama-sama. Jadi mereka ni dikenali sebagai isi rumah. Okey, contohnya kat sini saya sudah bagi contoh gambar sebuah keluarga dan juga sekumpulan individu. Mungkin mereka ni tinggal bersama-sama. Jadi mereka tengah bincang. Mungkin mereka ni tinggal dalam satu rumah sewa yang sama. So mereka sekarang nak beli satu aircon ataupun satu TV untuk rumah mereka. Jadi mereka berbincang dan membuat keputusan ekonomi bersama-sama. Okey. Jadi kata kunci untuk isi rumah adalah seseorang individu ataupun sebuah keluarga ataupun sekumpulan individu yang mesti tinggal bersama-sama dan membuat keputusan ekonomi bersama-sama pelajar. Okey, saya harap pelajar-pelajar semua jelas. Okey, unit ekonomi yang kedua adalah firma. Firma dalam maksud lain kita boleh katakan sebagai kilang. Okey, ataupun seseorang ataupun sesuatu organisasi yang mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, apakah itu firma? Sebuah organisasi ataupun unit pengeluaran yang merancang, plan dan menggunakan faktor-faktor pengeluaran iaitu bahan mentah untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, kat sini saya diberikan contohnya lah gambar kilang. Okey, petani juga dikenali sebagai firma sebab petani ini dia kena merancang, dia kena tengok okey, tanah dia sesuai untuk tanam tanaman apa. Dan apakah faktor-faktor pengeluaran, sama ada dia nak guna buruh, berapa orang buruh dia nak gunakan ataupun dia nak gunakan fully mesin, teknologi terkini untuk mengeluarkan sayur-sayurnya. Jadi, petani juga dianggap sebagai seorang firma pengeluar. Dan ini adalah keadaan dalam sebuah kilang. Jadi, di sini pelajar harus jelas bahawa firma adalah sebuah organisasi, satu kilang ataupun satu unit pengeluaran production unit yang merancang plan dan menggunakan faktor-faktor pengeluaran iaitu raw material ataupun bahan mentah untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, saya harap pelajar-pelajar jelas dengan konsep iaitu firma. Okey, unit ekonomi yang ketiga adalah kerajaan. Okey, di Malaysia, kerajaan kita adalah kerajaan Malaysia. Okey, apakah itu kerajaan? Sebuah badan organisasi yang ada kuasa
untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang untuk menjaga kestabilan ekonomi. Bila kita cakap kerajaan, kerajaan tak semestinya kerajaan persekutuan saja. Kerajaan tempatan iaitu Majlis Perbandaran Pasir Kudang juga dikenali sebagai kerajaan. Okey? So, lagi satu, agensi-agensi kerajaan. Okey, apa saja badan, jabatan atau agensi yang berkaitan dengan kerajaan dikenali sebagai unit ekonomi kerajaan. So, dalam ekonomi ada 3 komponen ataupun 3 unit saja iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Okey? Saya harap pelajar faham dengan 3 unit ekonomi ini. Okay, kita akan bergerak kepada konsep seterusnya. Okey, seperti yang saya beritahu awal tadi, setiap unit ekonomi iaitu unit ekonomi yang kita belajar adalah isi rumah, firma dan kerajaan. 3 unit ekonomi ini akan menghadapi masalah kekurangan, shortage. Jadi kat sini kita akan kupas satu persatu. Kita akan bermula dengan isi rumah. Okey, seorang pengguna tidak dapat membeli semua barang yang dikehendaki, disukai kerana pendapatannya adalah terhad. Contohnya awak pergi ke shopping complex. Okey, kita pergi ke Just Kota Brau. Okey, boleh tak awak beli semua barang yang awak ingin? Of course tak boleh sebab mungkin duit pocket money yang ada pada awak adalah limited, terhad. Jadi bila duit yang ada pada kita terhad, kita tidak dapat membeli semua barang yang kita suka. Jadi kat situ wujud masalah kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangan pocket money. Okey? Kita sebagai manusia juga sentiasa menghadapi masalah kekurangan masa. Okey, satu hari 24 jam. Okey, sometimes kita akan beranggap sebagai 24 jam itu tidak cukup. Sebab dalam masa satu hari kita terpaksa buat macam-macam perkara. Jadi, isi rumah sentiasa menghadapi masalah pendapatan, duit dan juga masa. Okey, sebagai pelajar sekolah, okey, awak memang menghadapi dua-dua masalah ni. Okey, mungkin pocket money diberikan kepada awak satu hari RM5 seperti saya kata tadi. Tapi, bila awak datang ke sekolah, mungkin cikgu subjek minta awak bayar RM3. Dan awak juga perlu makan. Dan awak juga beringin untuk top up. Dan awak juga ingin beli benda lain. Jadi perkara yang awak ingin membeli ada banyak. Tapi duit yang ada pada awak tetap RM5 sahaja. Jadi sebagai pelajar awak menghadapi kekurangan pocket money. Okey, sebagai pelajar juga awak sentiasa menghadapi masalah kekurangan masa. Sebab awak kena datang ke sekolah. Awak kena pergi ke tuition. Awak kena tolong di rumah awak. Awak kena buat kerja rumah. Awak kena buat revision. Awak kena tengok Facebook. Okey, awak juga nak sembang dengan kawan-kawan awak. Jadi sebagai seorang isi rumah, kita sentiasa menghadapi masalah kekurangan pendapatan dan kekurangan masa. Okey, sekarang kita tengok apa pula masalah kekurangan firma. Okey, kat sini kita ambil contohnya seorang petani. Katakan seorang petani itu hanya ada tanah yang berseluas 5 hektar. Okey, dalam tanah seluas 5 hektar tu, petani itu merancang, dia plan untuk tanam pelbagai jenis tanaman. Persoalannya kat sini, mampu tak dia tanam pelbagai jenis tanaman kat tanah dia dan dia nak menjual hasil tanaman tu supaya dia mendapat banyak duit? Of course tak boleh. 5 hektar tanah mungkin sesuai untuk 1 ataupun 2 jenis tanaman saja. Jadi, firma juga sentiasa menghadapi masalah kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Apakah itu faktor-faktor pengeluaran? Pelajar, don't worry. Sebab dalam topik seterusnya, kita akan bincang tentang faktor-faktor pengeluaran ini. Okey, jadi kat sini ringkasannya, isi rumah menghadapi masalah pendapatan, firma pula menghadapi masalah kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Contohnya petani kat sini. Apa faktor pengeluarannya? Tanah yang dimiliki terhad. Maka dia dapat menanam, maka dia tidak dapat memanam. Okey, menanam Okey, kat sini kita kena buat correction. Maka dia tidak dapat menanam. Maka dia tidak dapat menanam semua tanaman diharapkan. Okey, mungkin dia plan nak tanam kelapa sawit, getah, koko, durian dan sebagainya. Tapi tanah yang ada pada dia adalah terhad, limited. Jadi dia tidak dapat menanam semua tanaman di atas tanamannya. Jadi kat sini masalahnya adalah kekurangan tanah. Okey, kita tengok. Okey, kerajaan juga sebenarnya ada menghadapi masalah. Contohnya Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Okey, tempoh hari
semasa birthday Sultan Johor, okey, dia telah mengisytiharkan Pasir Gudang sebagai bandaraya. Okey, mungkin bandaraya Pasir Gudang, okey, untuk tahun 2021 dia sudah plan. Okey, dia nak bina dia nak melebarkan highway Pasir Gudang. Dia nak bina lebih banyak tapak pasar malam. Dia nak bina lebih banyak car park. Dia nak membina lebih banyak taman permainan. Dia nak membina lebih banyak jogging track. Dia juga merancang untuk membina track untuk basikal. Tapi mampu tak Majlis Bandaraya Pasir Gudang melaksanakan semua projek-projek ni? Of course tidak mampu. Sebab dia akan tengok berapa banyak peruntukan yang diterima daripada kerajaan pusat. Okey, jadi apabila dia menerima peruntukan yang sedikit, tetapi plan rancangan dia adalah terlalu banyak, so kat sini Majlis Bandaraya Pasir Gudang mengalami masalah kekurangan dana. Okey, disebabkan peruntukan yang diberi oleh kerajaan adalah terhad, maka bukan semua projek boleh dilaksanakan. Walaupun semua projek ini bermanfaat untuk rakyat. Jadi kat sini kesimpulannya, pelajar have to very clear. Isi rumah menghadapi masalah kekurangan pendapatan. Firma menghadapi masalah kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Tanah adalah salah satu faktor pengeluaran. Dia ada 4. Okay, worry. Next lesson kita akan belajar. Kerajaan, contohnya Majlis Bandaraya Pasir Gudang pula menghadapi masalah peruntukan, kekurangan peruntukan. Okay, saya harap pelajar dapat menguasai kekurangan yang dihadapi oleh tiga unit isi rumah. Okay, kalau pelajar masih tidak faham, bertanyakan kepada saya. Dalam grup Telegram saya boleh explain dengan lebih detail pelajar. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Okey, sekarang ada satu tugasan ringkas. Okey, semua tugasan saya, pelajar kena salin dalam buku latihan. Okey, tolong sediakan satu buku tulis. Okey, satu buku sudah cukup. Okey, dalam buku tu semua tugasan pelajar wajib salin dan wajib tulis tarik juga. Okay, so tugasan hari ini, apakah 3 kehendak awak? Okay, senaraikan 3 kehendak awak. Yang kedua, apakah 3 kekurangan yang biasa awak menghadapi? Jadi awak salin dua-dua soalan ni, awak senaraikan di situ, tulis tarik, awak snap gambar, awak kena forward kepada grup ekonomi kita. Okay, bila awak forward, okay, bawah gambar tu tolong masukkan nama penuh awak. Dan lagi satu, setiap kali kelas ekonomi kita, saya akan bagi satu link untuk kehadiran. Pelajar kena press kat situ. Present. Jadi pelajar wajib join kelas ekonomi saya melalui Telegram. Tugasan ini awak perlu hantar pada hari yang sama juga pelajar. Okey? Jadi setakat itu saja untuk kelas hari ini. Saya akan jumpa awak dengan video baru dalam kelas pada minggu hadapan. Okey, kalau pelajar ada apa-apa untuk komen tentang video saya ataupun suara saya ataupun cara saya bercakap, okey, pelajar sentiasa boleh PM saya. Kalau pelajar tak faham, pelajar boleh PM saya boleh ulang balik sehingga pelajar faham sepenuhnya. Okey, so selepas tamat sesi saya akan upload latihan dalam bentuk gambar. Saya akan ambil gambar dan saya akan upload. Pelajar kena salin, pelajar kena jawab dan pelajar kena hantar tugasan itu. Itu tugasan 2. Tugasan 2 pelajar kena hantar sebelum kelas saya yang seterusnya. Contohnya saya bagi pada hari Ahad. Okey, pelajar kena hantar tugasan 2 saya dalam bentuk gambar sebelum hari Khamis. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih pelajar. Kita akan jumpa dalam video kedua. Okey, itu saja daripada saya. Thank you guys.